Okay, hi everyone. Hi. Alright, so hari ini bersama saya Azni, kita dalam Geografi Form 1, okay, tingkatan 1, right? So, I really hope you are doing well, okay? Stay safe during this pandemic. To break down this change, saya harap awak terus stay at home sebab kami di sini akan terus menyajikan awak, you guys dengan pembelajaran dan pengajaran secara online. Okay guys, so hi everyone. Sedikit introduction pada hari ini. Okay, kita tak perlu pergi tak perlu pergi pada topik-topik yang sangat-sangat berat, sangat-sangat susah. Since ini adalah Geography Form 1, so the third week of January, so saya akan masuk a very simple one, okay, chapter 1, iaitu chapter 1 Geography, okay, in a syllabus KSSM, iaitu bab 1 arah, direction. Okay, so apa itu arah atau direction? Saya akan kupas dengan lebih lanjut what is arah, direction. Kita akan pergi satu-satu dari segi definisi, apa yang ada pada arah, which is arah mata angin utama, perantaraan, dan macam mana kita nak kenal pasti ataupun identify arah yang ada di sekeliling kita. So after saya dah go through dengan notes ini, kita akan buat satu is a simple question, either dalam objektif ataupun dalam subjektif. Kita akan cuba interact sama-sama untuk selesaikan soalan dalam bentuk subjektif atau objektif lah. Okay, yang saya bagi tahu tadi sama-sama dalam interaksi live chat ini, right? So jangan lupa untuk subscribe YouTube eTuition and turn on notification untuk dapatkan update banyak lagi subjek. Okay, stay tuned guys, right? So one more, if you have any question, feel free to ask. Kalau awak ada soalan, tanya dekat bahagian kanan saya ada live chat. Just tanya apa yang awak tak faham. Okay, I'm here. Okay, I'm here untuk tolong awak. I will help you. Okay, so just tanya, jangan malu-malu, right? Jangan malu-malu, tanya seberapa banyak soalan yang awak boleh. Saya cuba untuk selesaikan apa sahaja permasalahan solusi awak untuk hari ini. Alright, so it's a learning process. You are learning and I'm learning too. Kita sama-sama belajar, and if you have any opinion or suggestion, awak boleh utarakan dalam live chat juga. Okay, right? Sebarang pertanyaan, opinion, suggestion is up to you. Boleh terus tanyakan dan saya cuba go through satu-satu you punya komen. Okay, make sure one more thing, check setting resolution, tukar pada highest resolution. Okay, dekat setting quality. Okay, make sure kalau awak depan laptop ke, either you using your phone ke. Okay, so make sure awak tukar cahaya brightness yang paling tinggi, paling terang sekali untuk dapatkan kualiti yang terbaik, the best. Okay, so one more thing, kalau awak guna phone, make sure phone awak and also your laptop battery dalam keadaan yang penuh. Okay, make sure, sebab kita tak nak nanti in the middle of the lessons tiba-tiba you punya phones or laptop tiba-tiba low bat, dah kena susah cari power bank ataupun extension. So make sure benda tu tak berlaku lah. Alright, so kalau berlaku you know lah macam mana nak handle semua, right? Brightness handphone paling tinggi, battery phone, pakai earphone, that's most important lah. Benda yang paling important sekali, memang kena pakai earphone sebab untuk dapatkan sounds yang lebih berkualiti dan lagi hebat dan pantul. Alright, and the most important part is prepare your pen and paper guys, sebab akan ada info-info ataupun like input yang berguna, ataupun maybe awak boleh juga salin soalan yang saya nak bagi nanti, right, untuk awak as your reference untuk rujukan awak, right? Dan duduk jauh sikit daripada tempat bising supaya korang lagi fokus. Okay, dan jangan lupa awak tak perlu risau. Sebab kenapa saya cakap awak tak perlu risau, ini adalah walaupun live tapi ini juga kita rekodkan, dan bila kita rekodkan awak boleh nanti pergi pada eTuition punya YouTube type eTuition, dan awak boleh dapatkan banyak video-video dalam tu. Just go stream and just replay balik je, sebab ini kita akan post juga video ni nanti. Dan sekarang walaupun even kita buat live, awak tak perlu risaulah about pasal tu. Okay, alright. So anything, apa-apa sahaja, ada komen, chat,
bagi saja terus pada live chat. Okay, alright. Okay, korang boleh replay, jangan risau video ni. Okay, it's a I really hope you guys enjoy. This one is very interesting one. I'm sure, and yeah, for sure that please jangan malu nak tanya kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang soalan, just utarakan, voice out dekat live chat ni. So kita sama-sama untuk settle, sama-sama untuk selesaikan apa yang awak tak faham. So, and one more thing, if will ask you guys punya permission, saya akan padam, dan lepas saya padam benda ni, dan kita akan come out dengan, saya akan come out dengan exercise, as I told you before, exercise, dan kita sama-sama untuk selesaikan exercise ni lah, either in subjective or objective once lah. Alright? Okay guys, so let's start. Alright, so bab satu arah. Macam yang saya bagi tahu tadi, untuk hari ni saya tak akan pergi pada chapter 2. Actually saya boleh jam, tapi saya tak nak, saya memilih untuk tidak jam. Saya akan ikut since January, azam baru, so kita mula daripada awal. Okay, since geography form 1 better kita ikut, kita mula daripada chapter 1. Alright, so nanti next week and the following week kita tengok pula apa chapter ataupun kupasan topik yang lagi menarik untuk kita akan belajar sama-sama. Right, okay, so guys, form 1 chapter 1. Okay, chapter 1, arah. Bila sebut tentang arah, apa yang terlintas di fikiran kita tentang arah? So we know that arah lah, direction. Kita ada arah di hadapan, di belakang, di kanan dan di kiri. Itu standard arah yang kita tahu, right? Bila kita cakap tentang direction, arah, right? So, bila kita pergi mana-mana, kita sesat, like kita lost. We are lost, I'm lost, you lost, kita lost kan? Apa kita buat? Kita sesat. Sebab tu penting dalam peredaran zaman dengan teknologi yang ada sekarang, what we should do is dengan adanya kemudahan GPS, Waze, okay? Sebab adanya peranti-peranti ataupun devices, I call as a devices lah, yang kita dah download dekat Apple Store, Play Store, bagi pengguna Apple user or Android user, tak kisahlah. You are free untuk download benda tu, Waze, GPS, sebab benda tu membantu kita bila dalam on the road. Okay, either you riding motorbike ke, driving car ke, right? So, benda tu sangat penting. Even bila you pergi negara orang, you travel, bila you berjalan kaki, just walking around, kan, you need this application, Waze, GPS. Sebab apa? Dia membantu untuk kita tahu di mana location kita dan di mana arah yang kita nak pergi. Alright? Okay, so kita pergi one by one. Alright? So, what is arah, guys? So, arah adalah hala tuju sesuatu tempat dari satu tempat yang lain. Itu kita panggil sebagai hala tuju sesuatu tempat dari satu tempat yang lain. So, arah. Bila kita cakap arah, dia adalah hala tuju. Hala tuju maksudnya ke mana kita nak pergi. Dari satu tempat ke satu tempat yang lain. So, satu tempat yang lain itu we call as a destination. Okay? Hala tuju dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. So, yang lain ni we call as a destination lah. Kita punya destinasi. Kemana destinasi kita nak pergi? Contoh, saya daripada hospital. Okay, lepas dah follow up semua dengan doktor, tiba-tiba saya lapar. Saya nak pergi restoran. So, saya nak pergi restoran, saya nak makan bihun soup suddenly. So, saya pun search. Adalah saya tengok bihun soup, nama dia bihun soup utara. So, bila saya tengok bihun soup utara, saya pun saya berada I'm located dekat hospital. So, nak ke sana, katakan saya driving. Okay, let's say I'm driving. Nak ke sana, saya perlu, bila saya waste. My location dari satu tempat. Satu tempat saya adalah hospital, right? Satu tempat ke tempat yang lain, which is destination yang saya nak pergi tadi, bihun soup utara. So, which is saya akan pergi waste lah. From hospital ke bihun soup tu berapa lama, faktor-faktor dia berapa kilometer dia akan ambil, berapa lama nak sampai, arah mana, adakah saya akan straight je perjalanan saya, atau disebab dalam perjalanan saya tu, saya ada turn left ke, turn right ke. So, itu adalah faktor-faktor yang diambil kira dalam arah, direction. Okay, alright. Direction. Okay, so this one is saya rasa sangat simple. You don't have to worry. Okay, sebab saya akan go through notes. Lepas tu kita akan buat exercise. Nur Syahmi Haziq, Nur Hisham. Yes, waalaikumsalam Nur Syahmi Haziq. So, okay, sekarang ni kita dalam arah. Okay, so as I told you before, direction, arah. Okay, suatu tempat ke suatu tempat yang lain, which is hala tuju saya tadi hospital.
saya nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke Bihun Sup Utara, which is Bihun Sup Utara yang saya nak makan ni tadi adalah destinasi saya. So saya dekat sini nak pergi ke sana. Saya tak tahu apa-apa. So I'm driving my car. So what should I do? Saya guna Waze or Google Maps, right? Untuk saya pergi ke arah tu. Baru saya tahu, okay, daripada hospital nak ke Bihun Sup tu, baru saya tahu saya jalan straight ke, pergi ke kanan ke, pergi ke kiri ke, you know, turn left or turn right. Dan normally bila sounds dalam Waze or GPS akan ada suara lah yang akan membantu kita, right? Walaupun dan suara tu normally setting tu you can change lah dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, is up to you lah. Okay, right? Okay, so itu maksud arah, definisi arah. Saya ulang balik. Okay, hala tuju sesuatu tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain maksudnya destinasi kita, right? Okay, so basically kita ada 8 arah. Okay, 8 arah mata angin, which is kita ada 2. Yang pertama, utama dan perantaraan. Okey, perantaraan. Okey, kalau awak perasan di sebelah kanan saya dah tulis, okey, 4 arah utama ialah utara, selatan, timur, barat. Itu yang memang kita dah tahu sejak azali, you know. Even awak masuk form 1, okey, mungkin awak dah tahu dah benda ni, tapi awak memang dah tahu. Okey, saya tahu dah arah yang ada utara, barat, timur, selatan. Tapi dalam geografi kita memang akan ulang belajar lagi benda ni dan kita kena tahu perantaraan tu apa. Okay, which is utara, di sebelah timur, barat dan bawah is selatan. Okay, sama juga, alright. Dan bagaimana arah-arah ini juga dalam geografi is most important untuk kita apply benda ni dalam kita punya mapping. You know what's mapping? Peta. Bila kita cakap geografi, kita kena tahu what is peta. Peta Malaysia, Asia Tenggara, even peta dunia. So kita kena tahu kedudukan. Kalau kita tak master arah, kita akan boleh tahu, negeri Pahang terletak di sebelah mana? Pantai Timur Semenanjung Malaysia di sebelah mana? Selatan di mana, you know, barat Borneo di mana. Sebab itu pentingnya arah ini untuk kita apply, bukan saja bila kita di luar, bila kita sesat, tapi dalam mengenal pasti, dalam identify kita punya peta Malaysia lah. Kita nak tahu tempat-tempat atau lokasi, right? So arah kita ada 2, yang pertama sekali utama dan arah perantaraan. So arah mata angin utama terdiri daripada utara, barat, timur dan selatan. Kalau awak perasan di sini, right? So perantaraan ini ada 4 tambahan menjadikan dia bila kita gabung ada 8 jumlah dia, right? So perantaraan dia adalah yang pertama sekali timur laut. Kalau awak perasan saya tulis ni, okay? TL, timur laut. Yang kedua tenggara. Yang ketiga barat daya. Dan yang keempat barat laut. So total arah mata angin yang awak kena ingat ada 8. 4 utama, utara, barat, timur, selatan, perantaraan, barat laut, barat laut, timur laut, tenggara and barat daya. Okay, 8 yang awak kena ingat lah. Alright, so far ada soalan? Kalau awak ada soalan, tolong just type in a live chat. Okay, saya akan pantau dari semasa ke semasa dan cuba untuk, you know, analyze dan sama-sama bantulah. Okay, right? Okay, so itu 8 arah mata angin. Berbeza dengan konsep macam mana kita nak kenal pasti arah mata angin bila kita berdiri di tengah-tengah padang di atas matahari. Itu agak berbeza. Okay, ini adalah caranya. Nampak tak orang kayu saya yang tak berapa menjadi ini, right? So the first thing, apa yang dia cakap, berdiri menghadap matahari terbit. Ini cara-cara yang kita nak kenal pasti kita punya arah. So first kita akan berdiri menghadap matahari terbit. Di mana matahari terbit, di situlah kita menghadaplah, right? Arah hadapan kita mesti timur, guys. So nampak tak timur di sini? So kita mesti di sini. Okay, so kita mesti di sini. Maksudnya mata kita di sini, arah hadapan kita adalah timur. Bila arah hadapan kita timur, which is matahari terbit di sini. Okay, matahari terbit di sini. Matahari terbit di sini, arah hadapan kita timur. So exactly di belakang kita adalah barat. Okay, so bila kita dah mendepakan kedua-dua tangan, di depan kita timur, di belakang adalah barat. Okay, depakan kedua-dua tangan dan tangan kiri menghala ke arah utara, meanwhile tangan kanan menghala ke arah selatan. Okay, so si tangan kiri menghala ke arah utara, tangan kanan menghala ke arah selatan. Okay,
Sebelah sini awak fokus 8 arah mata angin, which is arah mata angin utama dan arah mata angin perantaraan. Di sebelah sini awak perlu fokus iaitu bila kita duduk di tengah-tengah padang atau menghadap matahari terbit. So we know that di hadapan kita adalah arah timur, belakang barat. Di sebelah kanan kita adalah selatan dan kiri adalah arah utara. Itu yang terjadi, dua konsep berbeza. Maksudnya bila kita, ini maksud saya bila kita di tengah-tengah padang lah, kita nak dapat arah kita bila menghadap matahari terbit. Okay, dia punya direction akan berbeza lah arah. Okay, right? So, next saya pergi pada kompas. Kita tahu what is kompas, pernah dengar, even kompas ni pernah digunakan pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang pun kita gunakan kompas, right? Okay, so kompas. Kompas ada 8 arah mata angin. Macam samalah konsep dia dengan ni tadi. Okay, 8 arah mata angin. Okay, which is kompas dia menentukan arah dengan tepat. Bila kita di hutan, kita orang dulu-dululah bila dia sesat atau dia terlibat involve dalam contoh aktiviti macam trekking, hiking, dia akan ada kompas untuk tahu mana arah dia. Ataupun dia ke hutan ada sebab-sebab tertentu lah. Okay, selain daripada saya mention aktiviti-aktiviti tu, right? So dia menentukan arah dengan tepat. 8 arah mata angin dan dia terdiri daripada 3 benda, which is yang pertama sekali dia ada perumah, pemuka dan jarum kompas. Okay, dekat sini saya tak lampirkan gambar tapi awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 4 dan 5. Okay, awak boleh tengok, refer back to your textbook page 4 and 5, which is dalam kompas dia ada tunjuk perumah, pemuka dan jarum kompas as well. Okay, right? So, jarum utara, nampak tak? Jarum utara, which is jarum utara ni lah. Okay, jarum utara yang dekat atas, dipengaruhi oleh tarikan magnet dari kutub bumi. Okay, dari kutub utara bumi. Okay, maksudnya jarum utara ni, kenapa jarum utara ni ini petunjuk dia di situ adalah disebabkan dia dipengaruhi oleh tarikan magnet dari kutub utara bumi. Okay, so 3 lesson sahaja yang kita belajar hari ni. Okay, awak jangan rasa pressure. Kalau tak faham, tanya. Rasa susah sebab saya rasa this one is very easy one. Saya tak sajikan benda yang susah-susah. You don't have to worry. Okay, 8 arah mata angin utama. Lepas tu macam mana cara kita nak dapat arah bila kita di tengah-tengah padang menghadap matahari terbit, bukan menghadap kiblat menghadap matahari terbit, dan what is kompas. Okay, basically tentang kompas. Okay, so far boleh faham? Kalau ada soalan boleh just type dalam live chat, okay, using your keyboard. And also kalau ada soalan, ya just tanya, saya cuba untuk selesaikan. Dan sebarang pertanyaan, opinion, suggestion boleh utarakan. Alright, so saya akan padam dan saya akan tulis soalan untuk kita sama-sama tengok dan bincang bersama-sama. Boleh? So do you have any questions so far? Okay? Jangan risau video ni akan save lepas habis kelas. So korang just boleh replay and replay again. Okay, right? Okay, we'll see number 1 So, soalan yang pertama dia tanya, apakah alat yang paling sesuai untuk menentukan arah? Alright. So, kalau awak, saya akan tulis soalan. So, kalau awak sambil-sambil saya tu boleh juga cari jawapan, gali jawapan. Dan kalau awak ada jawapan, tak kisahlah betul ke salah, boleh utarakan dekat komen. Okay, alright. So, next one. Okay, kita ada X. Okay. Apakah arah X dalam rajah 1? Okay. Right. Soalan yang kedua, okay, dia tanya. Okay, soalan yang ketiga, okay, saya padam. Okay, soalan yang ketiga. Apakah arah, okay, apakah arah yang terletak di antara
utara dengan barat. Okey. 4. Apakah arah mata angin utama? Alright. And the last question, okay. Last question, number 5, okay. Number 5. Okay, so saya bagi satu manusia di sini. Okay, nampak saya bagi manusia, nampaklah manusia saya yang tak seberapa, right? So lepas tu saya bagi sini matahari terbit. Okay, so sini matahari terbit, nampak matahari terbit. Right, so the question dia tanya, apakah arah hadapan Usman? Okey, ada 5 soalan, kita selesai satu per satu. Okey, jangan risau. Okey, sebab saya akan bersama awak untuk selesaikan soalan ni. Okey, sambil-sambil tu juga awak bolehlah pergi kalau ada, saya cuba untuk dapat selesaikan kalau dapat 10 soalan hari ni. Kalau tak dapat, it's okay. Kita buat sampai mana yang kita dapat buatlah, dapat sampai mana yang kita mampu. Alright. Okay guys, so the previous lesson yang saya share tadi, masih ingat lagi? Okay. 8 arah mata angin utama, kita ada arah mata angin utama, perantaraan. Next, kita ada tentang bila situasi kita berada di depan matahari, what should we do? Apa yang patut kita buat adalah kita kena kenal pasti arah di hadapan kita apa, belakang, kanan dan kiri, dan of course kena menghadap matahari terbit. So, saya recap baliklah, ulang. And one more thing about kompas. Okay, kompas, which is kompas ni apa yang ada elemen dalam tu, segala perumah, dan 8 arah mata angin utama, dan kompas kita kena tahu, kenal pasti what is kompas, basically lah, simple thing tentang kompas, right? Okay, so let's kita pergi pada soalan number 1. Apakah alat yang paling sesuai untuk menentukan arah? Sangat senang, alright? So jawapannya adalah alat yang paling sesuai untuk menentukan arah. Macam saya beritahu tadi, jawapannya adalah kompas, okay? Kompas, alright? Kompas adalah arah untuk menentukan arah, okay? Arah mata angin lah. Kompas adalah alat, tools yang paling sesuai untuk menentukan arah, okay? Okay, apakah arah X dalam rajah 1? So, dia diberi satu gambar rajah, okay? Which is, dia nak arah X. Which is arah X ni kita tahu adalah arah perantaraan. Okay, arah perantaraan. So, ini adalah arah apa? So, kita tahu utara, timur, barat, selatan. So, X adalah di bawah timur itu merupakan arah tenggara. Okey, kalau masih ingat lagi saya tulis tadi, tenggara. Okey, arah tenggara. Okey, right? So, apakah arah yang terletak di antara utara dengan barat? Nampak tak? Tricky question, utara dengan barat. So, utara di sini, barat di sini. So, dia tanya di sini. Apakah arah ini? So, jawapan dia adalah barat laut. Okey, barat laut. Jangan confuse antara barat laut dengan barat daya. Kita ada barat laut. Okey, nombor 4, sangat senang. Soalan ni kenapa saya cakap sangat senang? Sebab ini saya dah ulang banyak kali. So, I am very sure awak memang dah tahu dah. Okey, apakah arah mata angin utama? Dah ulang tadi kan? So, arah mata angin utama, kita ada, inilah dia. Okay, we have utara, barat, timur dan selatan. Utara, barat, timur, selatan. Okay, so utara, saya guna short form saja. Barat, timur dan selatan. Okay, so Usman, tengok Usman. Usman berdiri menghadap matahari, dia mendepakan kedua-dua tangannya. Alright, so apakah arah hadapan Usman? As I told you before, arah hadapan dia agak berbeza. So, kalau di sini arah hadapan dia mestilah
arah timur. Okay, arah timur. Right, so jawapan dia arah timur. Okay. So di belakang dia mesti barat. Okay. So di belakang, kalau arah hadapan, meanwhile kalau di belakang arah barat. Okay. Alright, so boleh faham guys so far? Kalau ada tanya, boleh tanya sahaja dekat live chat, okay? Guna keyboard atau you're using your phone, tak ada masalah, alright? Jangan malu nak tanya, okay? Dan macam saya cakap tadi, video ni akan save lepas habis kelas, korang just replay je nanti, tak ada masalah untuk tu, right? Okay, so saya akan padamkan papan dan proceed kepada next question, okay? Right? Okay guys, so next one. Kita beralih pada soalan yang ke-6. Okay. Okay, so dikatakan sini Susan berdiri. Okay, Susan berdiri menghadap matahari terbit. Okay, matahari terbit dan mendepakan kedua-dua tangannya. So ini adalah pernyataan yang diberikan untuk nombor 6. Okey, dia cakap Susan berdiri menghadap matahari terbit dan mendepankan kedua-dua tangannya. Right, so dia cakap apakah arah tangan kiri? Fokus guys, tangan kiri. Dia tanya tentang tangan kiri Susan. Okay, so you're able to give your answer. Boleh bagi jawapan dekat sini. Alright, nanti kita akan tengok. Okay, number 7. Okay, apakah arah belakang anda jika anda menghadap, okay, anda menghadap matahari terbit. Okay, right. Okay, yang ke-8. Okay, pilih pernyataan, okay, yang tepat berkaitan kompas. Okay, ini berkaitan kompas, okay, yang saya share tadi, right? So, kita ada statement 1. Okay, statement 1, saya tak boleh lukis kompas, so fahamlah kompas macam ni. Digunakan untuk menentukan arah. Yang kedua, diperbuat daripada bahan besi. Yang ketiga kita ada, dan yang keempat terdapat 10 arah mata angin. And the last one is jarumnya sentiasa menunjuk ke arah utara. Alright, okay. Okay, dapat? Alright, so ini adalah question 6, 7, 8. Okay, ada 6, 7, 8. Okay, so sambil-sambil tu kalau awak tahu bolehlah jawab. Kalau tak tahu, it's okay. Kita akan bincang bersama-sama. Okay, right. Okay, so number 6 kita tengok
Susan berdiri menghadap matahari terbit dan mendepakkan kedua tangannya. So, bila dia mendepakkan kedua tangannya, right? So, apakah arah tangan kiri Susan? So, bila saya cakap tadi, Susan mendepakkan kedua tangannya di sebelah, dia mesti menghadap kiblat pula. Dia mesti menghadap matahari. So, dia mesti menghadap matahari. So, bila menghadap matahari, matahari mesti berada di sebelah timur, right? Dan di sebelah belakangnya adalah sebelah barat. Sorry, di hadapan timur, di belakang barat. Alright, so sekarang ni soalan. Question ask, apakah arah tangan kiri Susan? So, tangan kiri dia. Ingat saja di hadapan, bila kita hadap matahari, arah timur, belakang, barat. So, arah tangan kiri Susan adalah arah, yes, okay, jawapan dia adalah arah utara. Okay, sebab di sebelah kanan dia adalah arah selatan. Okay, di arah selatan. Okay, alright. Okay, so itu untuk bila dalam situasi kita mendepakkan kedua-dua tangan. Okay, guys, jangan confuse antara dua tu, right? So, next one. Apakah arah belakang anda jika anda menghadap matahari terbit? Sama, same go situation dengan Susan tadi, right? So, bila dia menghadap matahari terbit, guys, okay, dia menghadap matahari terbit, apakah arah, dia cakap, apakah arah belakang anda? Okay, sekarang matahari terbit, sekarang dia tanya, arah di belakang anda. So, di belakang anda. So, di belakang mestilah arah apa dia? Utara dah, kiri. Kanan, selatan, mestilah arah barat. Okay, arah barat. Okay, ini adalah di belakang. So, of course, kalau di hadapan mestilah arah timur. Kan timur kita hadap. Matahari belakang mestilah barat. Okay, boleh faham, right? Okay, guys, so pilih number 8 about kompas. Okay, dia tanya tentang kompas. Pilih pernyataan yang tepat berkaitan kompas. Again, okay, so tentang kompas, right? I got 3 marker. Nak guna yang mana satu? Merah, hitam, biru lah. Okay, so pernyataan yang tepat berkaitan kompas, right? The first statement digunakan untuk menentukan arah. Yang kedua, the second one is diperbuat daripada bahan besi. Dan yang ketiga, terdapat 10 arah mata angin. Exactly salah. Sebab kita tahu dia ada 8. Terus buang. Okay, terus kita haramkan pernyataan ini. Alright. Arah yang keempat adalah jarumnya sentiasa menunjuk ke arah utara. Okay. Utara. Right. So, pilihan yang tepat adalah pernyataan yang pertama dan pernyataan yang keempat. Alright, so which is dia digunakan untuk menentukan arah, correct. Okay, and jarumnya sentiasa menunjuk ke arah utara, correct. Okay, 3 kamu salah, 2 pun salah. Diperbuat daripada bahan besi, salah. Okay, alright, so boleh guys, stay tune. Okay, kita we still got another 30 minutes, 30 minit lagi, right? So, 8, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Alright, okay. So, stay tune guys. Okay, so saya harap awak boleh ikut apa yang saya ajar. Kalau awak tak boleh, let me know. Okay, so maybe let me know if I'm too fast ke, you know. Kalau tulisan saya like, you know, cacat marba sangat ke, tapi I'm trying. Doing my best lah. Okay, right? So, 8 kita pergi ke soalan yang ke-9. Okay, soalan 9. So, soalan 9 begini. Dia tanya, bagaimanakah okay, dia tanya bagaimanakah memperoleh bacaan tepat pada kompas. Okay. Bagaimanakah memperoleh bacaan tepat pada kompas? Sambil-sambil tu you guys boleh berfikir macam mana nak dapat bacaan yang tepat pada kompas. Okay. So A, letakkan di tempat yang tinggi. B, dilindungi daripada matahari.
Okey, awak ingat lagi tak untuk statement B ni dilindungi daripada matahari, ada tak saya bagi tahu tadi? Kalau ada agak-agak, dia lah. Kalau tak ada tak saya mention. Okey, dan C letakkan pada permukaan yang tidak rata. ND dijauhi daripada objek besi. Alright. Okay. Okay, untuk soalan yang nombor 10. Okay, nombor 10. Antara yang berikut. Okay, antara yang berikut. Okay, antara yang berikut. Manakah yang perlu dijauhi apabila kompas magnetik digunakan. Alright, so apa yang perlu kita jauhkan daripada kompas magnetik? Okay. Apabila kompas magnetik digunakan, okay, we have A, tali. Okay, B, kita ada meja kayu. I'm sorry. Meja kayu. C, botol kaca. And the last one is jam tangan. Alright, okay. Itu 9. So, next one, kita pergi soalan. Okay. Okay, dia tanya tentang kompas magnetik. Alright. Manakah yang benar tentang kompas magnetik? Okay. Okay, walaupun tadi ni saya tak ada explain, okay, ini adalah info tambahan. Awak boleh rujuk juga, refer dekat dia punya textbook, okay? Refer dekat dia punya textbook. So, bila you refer dekat textbook, exactly awak akan dapat jawapan lah. Okay, lebih kurang macam ni jugalah, okay? So, alat ini sukar dibawa bagi pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, kita ada alat ini boleh digunakan untuk mencari jarak. Alright, stay tune guys, okay. Okay, yang ketiga, alat ini perlu diletakkan di permukaan yang rata. Dan yang terakhir adalah jarumnya sentiasa menunjukkan ke arah utara magnet. Kompas magnetik. Kompas magnetik, okay. Alright. So soalan 12, last question guys, okay. Last question, okay. Okay, kita boleh bagi soalan tentang okay, arah mata angin perantaraan terdiri daripada, okay, so dia bagi 2 dan 2 tadi kena tambah, okay, barat laut, barat daya. Okay, so another 2 lagi. Okay, kita kena, alright, lengkapkan. Okay guys,
So don't rush, okay, take your time untuk selesaikan soalan ni. Okay, selesaikan soalan ni. Okay. Okay, saya ulang balik, video ni akan save lepas habis kelas, so korang boleh replay again, okay. Boleh mainkan banyak kali untuk tengok, okay, fahamkan tentang soalan ni. Alright. Sebab lepas ni, bukan lepas ni lah, I mean next week kita akan datang come on lagi dengan, you know, pengajaran dan pembelajaran topik-topik yang lebih menarik. Okay, saya dah macam saya bagi tahu tadi, kita hanya hari ni saya hanya very light one. Okay, saya hanya masuk arah sahaja. Okay, saya masuk what is direction basically. Okay, minggu depan insyaAllah kita akan kupas lagi topik-topik yang you know berkaitan. Sebab sebenarnya saya sangat-sangat excited, I'm very excited bila mengajar geografi. So bila geografi kita bermain dengan mapping. So bila mapping ni banyak benda lagi kita boleh, you know, boleh keluarkan, okay, tentang negeri-negeri. Bila kita cakap tentang, you know, tumbuhan semula jadi, kehidupan liar, flora fauna, okay, kita bercerita tentang environment, alam sekitar, tentang cara, langkah, you know, the way to overcome, untuk atasi apa saja bencana-bencana alam, you know, itu melibatkan geografi cuaca, you know, kedudukan geografi, I mean apa, you know, kita punya, itu adalah antara benda-benda menarik lah dalam geografi, ya. Selain daripada kita ada bentuk-bentuk muka bumi di Malaysia, alright? Okay guys, okay. Boleh catat dekat pen, kertas, okay? In case kalau you guys tertinggal ada apa-apa info yang penting atau info tambahan, okay? Right? So, saya boleh bacakan soalan, okay? Untuk you guys faham. Nombor 9, dia cakap, bagaimanakah memperoleh bacaan tepat pada kompas? So, A, dia bagi letakkan di tempat yang tinggi. B, dilindungi daripada matahari. C, letakkan pada permukaan yang tidak rata. Dan D, dijauhi daripada objek besi. Okay, right? Itu untuk nombor 9. Okay, nombor 10. Okay, so nombor 10. Antara yang berikut, manakah yang perlu dijauhi apabila kompas magnetik digunakan? So bila kompas magnetik digunakan, apa benda yang perlu kita jauhkan? Okay, A, tali, B, meja kayu, C, botol kaca, dan D, jam tangan. Okay, jam tangan, right? Okay, 11. Manakah yang benar tentang kompas magnetik? Okay, alat ini sukar dibawa. Pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, alat ini boleh digunakan untuk mencari jarak. Okay. Okay, yang ketiga, alat ini perlu diletakkan di permukaan yang rata. Yang keempat, jarumnya sentiasa menunjukkan ke arah utara magnet. Okay, itu untuk soalan 11. Soalan 12. Okay, so guys, kita ada 12 soalan sajalah untuk hari ni So saya punya expectation tadi 15 soalan, tapi tak apa, no need to rush, okay. Just 12 soalan is enough for me untuk today. Alright, tak sempat kita boleh sambung next week, alright. Tapi macam saya cakap tadi, next week no more arah, no more direction. Okay, kita akan come out dengan topik-topik yang lagi best, lagi menarik for sure. Okay, number 12. Arah mata angin perantaraan terdiri daripada, so dua dia dah bagi dah. Okay, barat laut dan barat daya. So kita kena settlekan, kita kena selesaikan dua lagi, okay. Which is, apa lagi dua? Sorry. Barat laut, barat daya, okay. So kalau macam saya cakap tadi, bila cakap perantaraan, arah mata angin utama, so awak tak boleh lupalah, okay, arah mata angin kita, okay. Sebenarnya guys, saya interrupt sikit lah sebelum kita jawab soalan ni. Actually topik ni, tajuk ni sebenarnya dia bagi saya common sense tau, dia general knowledge. Okay, bagi saya macam kita belajar dan tak baca, insyaAllah kita tahu, dan benda ni dia tak perlu kita hafal pun, sebab kita faham. As long awak tahu what is kompas, as long awak tahu apa itu arah mata angin, okay, for sure awak mesti akan boleh jawab soalan-soalan ni kan. Macam saya cakap tadi lah, di mana saja awak berada,
kita ada arah kita punya our own direction. Okay, our own direction. Kemana kita nak pergi? Selain daripada kita tahu hadapan, belakang, kanan, kiri, ini adalah arah-arah yang sebenarnya sangat membantu kita lah. Even macam saya cakap tadi, kenapa penting kompas ni, bila orang dulu-dulu kan dia pergi berlayar, voyage lah, penuh pelayaran, peristiwa dulu-dulu lah. Tapi nowadays bila kita involve, take part dalam, engage dengan aktiviti macam hiking ke, jungle trekking ke, walaupun kita ada arah mata angin, tapi saya rasa nowadays ramai dah tak guna kompas. Kompas ni digunakan pada zaman dahulu kala lah, di mana masa macam saya cakap tadi, diorang sesat, diorang berlayar, kan diorang akan gunakan selain daripada diorang nak cari jalan keluar. Dan for sure bagi orang yang macam orang Islam yang nak menunaikan solat dekat dekat hutan, so diorang mesti tahu arah kiblat diorang di mana. So of course kan dekat matahari, dia kena tengoklah di mana matahari terbit, situlah arah kiblat. Okay, kompas. Dan sebenarnya kalau awak perasan juga dalam kita punya dekat priority phones, okay, setiap ialah priority phone kita kan, like macam kita ada banyak apps solat kan, like macam apps solat, jom solat, or like dulu ada Muslim Pro tapi got issue, orang uninstall Muslim Pro, macam-macam lah berkaitan tu. Dan dalam My Solat tu juga, selain daripada kita boleh go through satu-satu waktu from subuh to isyak, ada juga kalau perasan dekat sebelah, if I'm not mistaken, sebelah kiri atau kanan ada bahagian dia cakap kiblat. Dan kiblat tu bila kita cari, kita berada di mana kita nak check clear, especially bila kita dekat rumah orang, kita dekat tempat kita tak tahu kiblat, itu pentingnya kita punya phone dan peranti tu. Daripada situ kita akan tengok arah kita di mana. So bila kita buka phone tu, kita tengok okay, dia akan bergerak, okay, dia akan tunjukkan kiblat kita. Dan kiblat tu ditunjukkan kalau perasan di dalam satu bulatan yang kita panggil lebih kurang macam kompas. Dia macam kompas lah. So dia akan bawa north ke south ke east. So itulah sebenarnya. Which is kalau zaman dahulu benda tu ada, kita pegang. Sekarang ada lagi kompas, tapi kompas tu sekarang ni dah dalam phone, dah dalam application lah, which is devices, peranti yang saya bagi tahu tadi. Alright guys. Okay, saya harap you guys stay tune. Okay, terus bersemangat. Okay, sebab kita nak settlekan, selesaikan lagi 4 sahaja lagi soalan. Lepas tu ya, for sure kalau awak ada soalan boleh tanya dekat live chat. Okay guys, right? So are you ready? Okay, bagaimanakah memperoleh bacaan tepat pada kompas? Letakkan di tempat yang tinggi. Are you sure? Kita nak dapatkan satu bacaan kompas kena letak di tempat yang tinggi. Maksudnya tinggi boleh dapat bacaan, atau kena rendah, atau kena tengah-tengah. Okay, jawapannya salah, tak semestinya. Okay, so tak semestinya jawapan dia. Alright, letakkan di tempat yang tinggi. Tak perlu pun di tempat yang tinggi. Okay, even di tempat yang rendah pun boleh, di tempat yang tengah-tengah pun boleh. It's up to you. Okay, nah kita nak dapat bacaan tepat pada kompas. Okay, dilindungi daripada matahari. Maksudnya tak boleh kena matahari langsung. Kalau kena direct sunlight ni, katakan kena matahari ni, kita tak boleh tak dapat bacaan tepat kompas, tak boleh dapat accurate one lah. Are you sure? I don't think so, kan? Takkan dapat. So maksudnya kena matahari ke tak kena ke, dia tak effect pun guys. Okay, dia langsung tak effect. Alright. Okay, kita tengok pernyataan yang ketiga. Letakkan pada permukaan yang tidak rata. Maksudnya kena letak di tempat yang tidak rata. Betul ke? Tempat yang tidak rata. So bila tempat tidak rata, I mean like tempat yang maybe sengit atau like bengkok. Okay. So kita akan boleh dapat bacaan yang tepat. Sebenarnya tidak pun salah. Okay, segmen ini salah. Alright. So jawapan yang tepat adalah dijauhi daripada objek besi. Okay, sebab apa saya cakap dijauhi daripada objek besi? Alright. Kalau kompas kita ni tadi, kompas kita ni tadi dekat dengan objek besi, kita tak akan dapat bacaan yang tepat. So bila, objek besi, benda-benda yang macam steel, contoh macam masa kita kat hutan tu, tiba-tiba kita pegang kompas, di situ jugalah kita pegang fork or spoon, nampak tak, steel. Atau apa-apa sajalah, Tupperware ke yang normally fork and spoon lah, atau apa-apa sahaja, macam magnet ke apa ke. So kita kena jauhkan daripada objek besi untuk kita dapatkan bacaan tepat pada kompas. Okay guys, right, number 10. Antara yang berikut, manakah yang perlu dijauhi apabila kompas magnetik digunakan? So kompas magnetik, kita nak guna kompas magnetik. Okay, kompas yang ada magnet lah. Alright. So apa yang perlu kita jauhkan? Adakah tali?
meja kayu, botol kaca dan jam tangan. Okay. So kita perlu jawabkan tali. Tali sifatnya bukan besi. Okay. So tak ada masalah. Yang perlu kita jawabkan, maksudnya kalau tali dekat pun tak ada masalah. Meja kayu pun is a wooden table kan, tak ada masalah juga. Botol kaca is a glass guys, pun tak ada masalah. Okay. Botol kaca pun tak ada masalah. Dan for sure yang kita kena jawabkan adalah jam tangan. Okay, the answer is jam tangan. Sebab apa kita kena jawabkan daripada jam tangan? Sebab jam tangan ni sifatnya steel. Okay, steel. Nombor dia besi. So, it's not good lah. Sebenarnya antara nombor 9 dengan nombor 10 ni dia berentetan, related antara satu sama lain. Okay, boleh faham Alright, so itu untuk jam tangan yang kita kena jauhkan. Alright, okay. Manakah yang benar tentang kompas magnetik? Okay, alat ini sukar dibawa. Are you sure? Berat sangat ke sampai sukar dibawa? Okay, alat ini sukar dibawa. So, salah Benda ni senang je nak bawa dia, tak susah pun. Alright, okay. Then number 2, alat ini boleh digunakan untuk mencari jarak. Maksudnya bila kita bawa kompas magnetik tu, kita boleh cari jarak. Oh, di mana aku berada Di mana jarak aku kanan ke kiri, depan belakang utara, barat, timur, barat, selatan, tenggara, barat, daya. No, okay? Exactly no. Dia boleh digunakan untuk mencari jarak pun tidak. Right? Okay? Kompas magnetik, kita masih bercerita tentang kompas magnetik. Okay? Right? Okay, number 3, alat ini perlu diletakkan di permukaan yang rata. Correct. Okay, dia perlu diletakkan di permukaan yang rata. Okay. Macam ni tadi, permukaan yang tidak rata. Nampak tak? Sepatutnya permukaan yang rata. Sebab tu dia salah. Kalau dia cakap rata tadi betul. So, permukaan yang rata betul. Number 3 and last statement, jarumnya sentiasa menunjukkan ke arah utara magnet. Okay, utara magnet. So, sekarang ni selatan lah. Selatan magnet, timur magnet, barat magnet. Okay, so the answer is 3 and 4 yang paling tepat. 3 dan 4. Okay, alright, boleh faham So alat ini mesti diletakkan di permukaan yang rata. Jarumnya sentiasa menunjukkan ke arah utara magnet. Last question. Okay, last question. Okay, so dia tanya arah mata angin perantaraan. Dalam kita punya minda mesti dah tahu dah, mata angin utama mesti utara, timur, barat, selatan. So bila perantaraan, awak mesti tahu dia ada 4. So 2 yang dah diberi adalah barat laut dan barat daya. So 2 lagi adalah, the answer is apa dia? Okay, saya type soalan sambil-sambil tu dan okay. So jawapan dia adalah timur laut dan tenggara. Okay, timur laut dan tenggara. Okay. Timur laut dan tenggara. Okay. Barat laut, barat daya, timur laut, barat laut, timur laut, barat daya, tenggara dan barat laut. Kita ada kita ada barat laut, timur laut, barat daya, tenggara. Okay, alright. Okay, so itu adalah perantaraan. So boleh faham guys? So I really hope you guys boleh faham. So itu sahaja untuk hari ini. Let's recap. Saya recap sedikit. Okay, apa yang kita belajar tadi tentang arah mata angin utama. Okay, arah mata angin perantaraan ada 4 total. Kita ada 8 arah mata angin. Okay guys, ada 8 arah mata angin. Then kita ada apa lagi? When we have kompas. Okay, apa yang ada pada kompas yang you guys kena tahu. Okay, apa yang ada pada kompas, arah mata angin apa, dia terdiri pada apa yang ada dalamnya, dan paling penting sekali bila kita berada di tengah-tengah padang, what we have to do is, bila kita mendepakan kedua-dua tangan kita kena tahu, saya ulang balik, kita kena tahu di hadapan kita ada salah sebelah, di kanan di depan kita ada sebelah timur dan di belakang kita adalah arah sebelah barat. Okay, itu saya recap again. Okay, about saya recap tentang apa yang kita belajar hari ini. Alright, arah mata angin, magnetik dan mendapatkan kedua-dua tangan bila kita berada di padang, okay, di tengah-tengah, right guys. And also saya come out dengan 12 question
yang berkaitan dengan arah, our direction. Okay, itu yang kita belajar hari ini. Alright, dan 12 soalan ni berkaitan dengan apa yang saya ajar tadi, and I ask you to refer the book, textbook also. Okay, page 4, 5, 6. Okay, exactly. And we have 12 question, right? And I guess a little bit confusing, a little bit difficult for you adalah tentang only for kompas magnetic. Itu je lah yang sedikit lah, tapi basically kita dah tahu dah, bila kompas magnetik ni kita tahu dia mesti dijauhkan daripada objek besi dan perlu dijauhkan daripada jam tangan. Bila jam tangan is still lah kan, right? Dan perlu diletakkan di permukaan air rata, jarumnya mesti menunjukkan ke arah utara magnet, dan satu soalan ke satu soalan yang lain dia relate, saling berkaitan. Okay guys, so saya sangat harap you get something daripada hari ini. Yes, hi everyone, you get something daripada hari ini. Okay, so stay focused, okay, keep calm, alright, stay safe everyone during this pandemic. Okay, kita akan menyajikan you guys dengan banyak lagi video pengajaran dan pembelajaran dalam e-tuition. Alright, so kalau you guys terlepas, I tell you dan saya repeat again, you guys boleh cari di e-tuition YouTube, replay again untuk tengok balik apa yang saya live tadi. Alright, and other subject too. Okay, right? So boleh follow Instagram, Twitter, and also tanya tutor dekat Telegram sebab we are willing to help you guys kalau you guys ada masalah. Alright, so jangan diam dan jangan malu untuk bertanya. Kalau you guys malu nak bertanya, kita orang pun tak boleh, we can't do anything lah, kita tak boleh buat apa-apa sebab you guys malu. Kalau physical you dah malu, online you dah malu, so you nak buat apa? Menari? Exactly tak lah kan. So ask, feel free to ask, tanya-tanya saja boleh. And kalau malu juga, leave a comment. Okay, leave a comment, tinggalkan komen anda, dan don't forget to share this link. Share link ni pada kawan-kawan anda semua. Alright, okay, for sure. Macam biasa, okay, stay safe guys. Okay, jangan lupa topik kita belajar hari ni pasal arah. Okay, saya pun dah recap tadi. Okay, so minggu depan insya-Allah kita akan pergi pada tajuk yang lebih menarik. Maybe saya tengok, maybe kalau tak kita pergi pada peta lakar, ataupun pergi pada, saya akan masukkan juga topik-topik yang berkaitan dengan mapping. Bila kita cakap tentang geografi, semua mapping lah, tentang peta-peta. Alright, okay, don't forget replay balik video ni dan tengok. Okay guys, so that's all, itu sahaja untuk hari ni. Bye bye, thank you.